Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton dan para pendengar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia, di mana kemuliaan bulan Ramadan itu ia merupakan satu bulan yang istimewa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penurunan Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu telah diturunkan padanya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya perlu untuk mengambil seberapa banyak mungkin pahala-pahala yang boleh kita raih di dalam bulan yang penuh barakah ini. Baik, sidang penonton sekalian, ada satu teka-teki yang biasa kita dengar ya. Bagi yang suka menonton filem Melayu klasik ya, mereka akan mendengar teka-teki ini ya. Macam mana teka-teki tersebut? Teka-teki itu berbunyi, dia kata, satu, banyak-banyak. Dua, sikit-sikit. Tiga, kadang-kadang. Empat, jarang-jarang. Apakah perkara tersebut? Ya? Ini yang kalau kita biasa mendengar ada satu filem namanya filem Pak Belalang ya, lakonan P. Ramlee, maka dia akan memberikan jawapannya. Saya kira siapa yang menonton filem itu akan tahu jawapannya ya. Tetapi di sana ada yang cuba menjawabnya dalam perspektif yang berbeza ya. Ada yang menjawab, dia kata jawapannya ialah tarawih di dalam bulan Ramadan. Apakah maksudnya itu? Maksudnya ialah satu, banyak-banyak ni minggu pertama ramai orang datang ke masjid. Minggu kedua dah mula sikit orang datang ke masjid. Minggu ketiga jarang-jarang. Minggu keempat kadang-kadang. Jadi kita tidak mahu untuk menjadi seperti fenomena yang dalam teka-teki inilah ya. Kalau terjadi begitu, sangat rugilah kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahawa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa yang dilakukan itu, dengan penuh keimanan dan keinsafan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadis ini direkodkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Bermaksud hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, berpuasa bersungguh-sungguh, berpuasa dengan melakukan segala ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya, memperbanyakkan amalan-amalan sunat di dalam bulan Ramadan, memperbanyakkan amalan-amalan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ini, maka insya-Allah mereka yang bersungguh-sungguh ini pasti mereka akan mendapat sesuatu. Pasti mereka akan mendapat natijahnya. Dan natijah mereka yang berpuasa bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang penting untuk kita faham, bahawa bulan Ramadan bulan yang diberikan seluas-luasnya pintu taubah, pintu pengampunan bagi seseorang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesalahan yang dilakukan ya. Jadi kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kesungguhan kita untuk mendapatkan pengampunan, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, kerana di atas muka bumi ini keredaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling penting, bukan keredaan manusia ataupun bukan keredaan sesiapa sahaja yang di luar sana. Jadi kita perlu fokus, kita perlu pastikan bahawa kita bersungguh-sungguh dalam kita berdepan dengan bulan Ramadan ini. Kita pastikan bahawa kita dapat untuk melaksanakan
melaksanakan ibadah sebaik mungkin, kita pergi melakukan memperbanyakkan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang sunat dilakukan di dalam bulan Ramadan. Umpamanya solat tarawih, solat tarawih ini benda yang sunat, bukanlah orang kata benda yang wajib, benda yang sunat, tapi benda yang sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat digalakkan oleh Islam untuk kita melakukan solat di dalam bulan Ramadan ini. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dalam hadis yang versi yang lain disebutkan perkataan man qama Ramadan, sesiapa yang mendirikan bulan Ramadan. Jadi kita mendirikan bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Jangan bertukar pula, ada setengah orang dia bila dia tengok bulan Ramadan ni, time ni lah nak pergi masjid, time ni lah nak pergi masjid. Jangan kita bertukar seolah-olah tarawih itu menjadi satu kewajipan. Sebenarnya tarawih itu sunat, tetapi bila datang bulan Ramadan, sebab dia special, jadi orang pergi ke masjid. Jadi apa yang boleh kita fahami di sini ialah bulan Ramadan itu kita jadikan dia sebagai bulan tarbiyah untuk melatih diri kita biasa pergi ke masjid, dan selepas daripada bulan Ramadan nanti kita berterusan pergi ke masjid. Jangan tinggalkan perkara itu. Jangan kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang kita kata apa ya, kita menyembah Ramadan. Kita sebenarnya kita tak nak menyembah Ramadan. Yang kita nak sembah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan tersalah faham di situ. Bila datang bulan Ramadan kita tampung, kita buat macam-macam. Bila habis Ramadan kita tinggalkan. Rugilah kita. Bulan Ramadan ini kita buat banyak, dan selepas Ramadan nanti kita berterusan. Kita istiqamah dalam perbuatan kita tersebutlah. Jadi insya-Allah dengan kita melakukan perkara tersebut, kita istiqamah dalam amalan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, menggolongkan kita di dalam golongan para salihin, menggolongkan kita di dalam golongan mereka yang diterima taubatnya, yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala suaranya, bila dia merintih membaca doa, memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menerima, mendengar rintihan hamba-Nya tersebut. Jadi saya kira itu saja yang ingin saya kongsikan dalam ruangan yang terbatas ini. InsyaAllah jika ada peluang yang lain, kita akan bertemu dalam sesi yang seterusnya. Terima kasih kepada para penonton, para pendengar yang sudi untuk menonton dan mendengar celotehan saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.